Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Tama-tama sekali marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita mengucapkan segala puji dan syukur. Kita memanjatkan segala puji dan syukur. Kita menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala memberkati, merahmati, menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini kita doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala membalasnya dengan ganjaran pahala dan dikira sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis penawar hati. Kita sampai kepada hadis ke-11. Yang mana ada kitab, buka hadis ke-11. Yang tak ada kitab, buka telinga dengan mata lah. Jumpa, kalau kitab tentang kau surat apa? 98. 58. Hadis ke-11.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis ke-11. Jangan dipermudah dosa yang kecil. Hari ini Nabi nak ajak kita maklum-maklum. Nabi nak abang apa dia? Nabi nak abang dosa-dosa kecil ni jangan duk pandang rendah. Jangan duk pandang remeh. Kalau bahasa Indonesia dia kata jangan pandang enteng. Tak ada apa ustaz, benda ni kecil ya. Dia mai masjid, dah tahu lewat. Dos penggalak tak ada. Mai. Orang kok dia tanya, dia kata ni Pak Long lagu mana ustaz? Dos penggalak tak ada, tapi galak tu ada, dia kata. Tak ada, Pak Long mau tak buh jarum ketiga tu, raya tak pakai apa tak. Dah lah mai masjid ni lewat. Dia mai. Sepatutnya kasut dia akan duduk jauh sikit. Dia pijak kasut kawan. Dia kait selipar kawan tu jatuh dalam longkang. Jatuh tu terpelantin masuk pula bawah pelapik longkang. Dia kata pandai-pandai cari ya. Tentang rasa tu ibadat ke dosa tak? Dia kata tak ada masalah ustaz. Sikit-sikit. Nak maklum nak? Maklum. Duk buat video masuk dalam TikTok. Itu dosa kecil. Maklum jangan duk pandang remeh. Duk bergelek depan TikTok. Ni dia kata maklum tak ada. Tak betul bagai nyok tak ada. Nyok lain ada. Duk menari depan TikTok. Tua-tua ni Allah. Dia pelik lah tuan-tuan. Ni saya nak abang kau orang bagai nyok. Main tak kat Facebook sudah. Jangan duk langgar TikTok tu maklum. Nak duk menari depan TikTok Allah. Tuan-tuan, tua-tua rebau tengok berlari tengah malam. Tak, dia nak menari juga depan TikTok ni. Amboi. Dia kata tak ada apa ustaz, tu dosa kecil. Ni Nabi nak habak kat kita malam ni. Dekat orang bagai nyok ni Nabi nak habak apa dia? Dosa kecil jangan duk pandang sebagai satu benda yang remeh. Tak ada apa ustaz, dosa kecil. Jangan duk pandang benda tu remeh. Nabi tak bagi. Mari tengok kita baca hadis ni. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa dia? Ada seseorang perempuan. Dalam hadis ni tuan-tuan bila sebut kata perempuan, dia termasuk dengan lelaki. Dia bukan khusus kepada orang perempuannya. Ceritanya ada satu orang perempuan dan dosa ni juga akan diazab kepada orang lelaki kalau buat perangai yang sama. Apa dia? Diseksa. Di mana seksa tu? Dalam neraka. Sebab apa dia? Kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Hak ni jenis geng duk belah binatang ni. Dia tulis tentu burung. Dia tulis tentu kucing, masuklah burung. Belah burung. Kerin burung tu. Tuan-tuan. Burung duk dalam sanggak. Burung duk dalam kain dia jaga elok. Anu burung duk dalam sanggak tu. Allah, ni termasuk ni. Ada tak macam ni genetik duk belah burung? Ada tak angkat tangan nak tengok muka? Siapa burung ilmu Quran kena itu? Jenis duk belah burung ni ada tak? Allah. 16 ekor di rumah.
Bukan ada kerja apa, duk kerja, duk burung tu jawab. Oh, dia kata jenis mendatang ni melawan. Melawan apa? Burung tu maki hang dah hantar. Dia burung tu dia kata melawan. Lawan apa? Burung tu jawab dia, duk pada bapak. Makan tak bagi, duk burung kata. Kurung burung tu tuan-tuan. Duk main duk yang syok ni jenis dia baru lepas makan tengah hari. Sambil duk pintai rokok daun, baju haram tak pakai. Pakai kain pelikat. Duk keluar duk burung tu jawab, tangan ni automatik pergi gulung kain. Gulung. Gulung 6 kali kain pelikat jadi tali pinggang. Duk kerja duk gulung. Hak burung duk dalam sangkak tu lagi kelupuk. Dia kata, dia mendatang apa tu nampak macam aku tapi panjang sikit, dia kata. Tuan-tuan gelak apa tuan-tuan duk bela burung tak bagi makan. Jaga. Nabi habaq neraka. Duk bela ikan haram tak bagi makan. Jaga neraka. Ni Nabi kata. Sampai kucing itu mati, dia kurung, dia bela, bukan kuih sihat sampai mampu datang tu. Perempuan itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi kata hak jenis buat panggil lagu tu, neraka lah tempat dia. Kerana apa? Ia tidak suka memberi makanan dan minuman kepada ia ketika ia memenjarakan kucing tu. Boh dalam sangkak makan tak bagi, boh dalam sangkak minum tak bagi. Naya kat binatang jangan duk buat. Kat binatang pun tak boleh naya, tambah kat orang. Ni mulai nak cengih kan, nak lembut cengih. Amboi cengih. Tuan-tuan seronok anak mampu saya. Bubuh lagi tak kira apa? Bubuh. Bubuh. Hampa buka puasa dengan bini dengan anak, aku buka puasa dengan wadah penjara. Duk hentam derah. Polis main kutip bibuh dalam penjara, buka puasa dengan wadah penjara. Tuan-tuan buka puasa dengan anak bini. Ni Nabi nak habaq dengan menatang pun jangan duk buat naya. Tu menatang tambah orang. Dia kata saya tak buat naya apa. Tak, tunggu tak? Tuan-tuan, sebab tu dalam Islam ni dia ajak apa dia? Nak bela-bela. Tuan-tuan duk kerja bela kucing. Tengok kucing dekat rumah banyak. Amboi, dia kata ustaz, maklum ni tak payah tak dengan sunnah Nabi ni Allah. Maklum bela kucing. Itulah nak ikut Nabi ustaz, betul. Bela kucing tu maklum natang kesukaan Nabi, tapi kena bela lagu Nabi bela. Ni kita ni tuan-tuan, bela kucing nak tiru Nabi. Cara bela ikut babi, ada masalah. Tahu ikut babi maklum. Maklum tahu ikut babi. Babi dia kerja beranak, bukan arti jaga. Bela cara Nabi, lagu mana Nabi bela. Tu yang kita nak abang ni tuan-tuan. Kalau nak follow Nabi, follow betul-betul, jangan follow mohon-mohon. Nak follow Nabi, follow betul-betul, jangan follow mohon-mohon. Tengok cara Nabi buat lagu mana, tiru cara Nabi bela lagu mana. Sebab tu Nabi kata nak bela, jangan duk naya dia. Nak bela, kena bagi dia makan. Nak bela, pastikan makan dan minum dia terjaga. Nabi kata. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas memakan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Kurung sampai tak bagi keluar. Kurung sampai tak bagi keluar. Tak ada hak kebebasan kepada binatang tu. Sebab tu tuan-tuan ni saya tahu ni mau jenis belah belakang ni. Kucing. Alhamdulillah lah jenis kita ni kucing kita. Orang Melayu ni dia belah kucing. Kucing boleh lena dengan dia. Lah kali lelaki tidur seorang. Dia ada kerja tidur dengan kucing. Ada juga jenis tu pun. Jenuh duk belah hak pelong tu. Duk Dia kata bang ambil bam serai dalam laci tu lomok ke tengah belakang. Tengah belakang apa dia nak bini. Yang kita duk peluk kucing. Ada juga jenis tu.
Baik, kita tengok keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Keterangan kucing adalah salah satu daripada binatang yang suka hidup berdekatan dengan manusia. Kucing ni tuan-tuan, dia suka duduk dengan manusia, dan dia ni tuan-tuan sangat manja dengan manusia. Yang kata binatang kucing ni, siapa yang belah dia tahu bagaimana kucing ni tuan-tuan cukup baik dengan kita. Tuan-tuan duk tengok saya apa? Kali ni cerita bab kucing, vaksin tak ada. Nabi Kona kot mana ni kucing dengan vaksin? Jauh. Tak ada ni tuan-tuan, tak ada. Dus penggalak apa tak ada malam ni, cerita bab binatang lah. Kan? Nak Kona pun jauh sangat. Dia kata Kona tapi tak jauh sangat nak Kona. Ni cerita bab kucing nak buat lagu mana? Jadi menteri binatang lah malam ni. Dia ada nu cerita bab vaksin tu penggalak nu lebih hadis 38. Ni hadis ke-11. Kan nak lengkau. Jangan buat tengok, buat mata sedih. Tu payah nak Kona malam ni tuan-tuan. Payah nak Kona, mau Kona teruk sangat malam ni. Tak apa, tak kira dah. Kita tengok tak kod mana boleh Kona, kita Kona. Hak betul yang betul Kona ni, dia kata apa dia? Babi ya tuan-tuan. Lagi kata orang dia Kona lah. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Hak ni tabiat kucing. Kita pi kedai makan, duk makan elok-elok, dia main duk ke tepi kita miau, miau, miau. Betul tak kucing? Betul tak pelong? Awak tuan-tuan tak boleh kepak kepala ikan tu bagi kat dia sikit tuan-tuan, ikan termenung tu. Tuan-tuan, hush. Tokek kedai pula kata tak sat makan dah, memang dia lagu tu. Natang, bukan orang boleh fikir. Dia lapak dia main kepak kepala ikan lah makan. Tuan-tuan cuba fikir nak, kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Dalam kedai makan tu Pak Long ada berapa banyak meja makan? 20 meja. Semua meja tu orang ada. Tapi sebab apa kucing tu main kat meja kita? Sebab Allah nak bagi pahala dekat kita. Pasal apa dia tak pergi cari meja orang lain? Sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat kita. Tapi kita tak tengok kot tu. Kita tak pandang kot arah tu. Kita buka kedai, tiba-tiba kucing penuh kedai. Allah nak bagi pahala dekat tokek kedai tu. Allah nak bagi pahala kepada pelanggan kedai tu. Berapa banyak di kalangan kita tuan-tuan, bila pergi kedai makan tengok kucing main kat kita, kita pergi abang kat tokek kedai, boh nasi sikit, lambat sikit, gue dengan lauk bagi dia makan, kira dekat akaun saya. Kira dalam bil saya. Ada lagu tu. Duk keh dengan kaki, pi. Orang nak berdarah, pi. Cuba pandang tengok tuan-tuan ke arah pahala tuan-tuan. Cuba pandang tengok. Dalam 30 meja dia duk ada dalam kedai, Allah Ta'ala takdirkan kucing tu main dekat hang. Dia terajang kucing tu melambung. Baru aku nak darah, aku nak darah. Cakap tak nak pergi kawan lapang. Mau nak darah, darah macam ni. Cuba pandang tuan-tuan, cuba pandang dengan positif. Allah nak bagi pahala dekat kita. Allah nak bagi pahala dekat hang. Allah nak bagi pahala dekat kita. Sama lah Pak Long oi. Kita duk makan-makan, tiba-tiba ada budak mai duk jual kismis, duk jual kurma, duk minta sumbangan duk. Tak mau bagi, tak percaya dekat sumbangan tu. Nah, ambil RM2, beda hang pergi minum air. Ni bukan aku bagi kat sekolah hang tu, aku bagi dekat hang, beda pergi minum air. Jangan ngem tani duk main kot belah rumah kita lah, tak ada sepadan tak buka. Ni lepas kata nak buka dah sepadan tu sebelum raya Aidilfitri, tuan-tuan, sepadan nak buka. Syok tak dengar lah. Dia kata tahun ni tak boleh buka puasa, aku belah danok, dia kata tahun lepas pun tak boleh buka.
Dia susah hati benda ni. Dia kata saya Mekah tak boleh pergi, tak apa lagi. Danok tak boleh pergi. Susah hati dia kata. Dan Mekah tak boleh pergi, tak apa. Tanya pula dia, kalau kita pergi Danok, dia kena kuarantin tak Ustaz? Kata kuarantin dia nak. Tak, nak balik kena kuarantin tak Ustaz? Halal nak pergi, tak apa. Kuarantin lama, tak apa. Ni halal balik ni dia kata. Daya tak pergi Mekah, tak apa Ustaz. Danok kena boleh pergi. Mau tak pergi Danok, dia kata pening no. Ni dia nak buka lah. Dia kata saya tak, mereka kata mau tak jujuk poster tak boleh pergi masjid, saya tak jujuk. Tapi kalau mereka kata tak jujuk poster tak boleh pergi Danok, saya pergi jujuk Ustaz. Dia kata. Baklong dulu ni, geng-geng tani duk main kot, duk panggil salam, duk minta sumbangan nak buat masjid apa tu. Tuan-tuan cuba fikir tengok, siapa yang mentakdirkan kaki tani tu boleh main ke rumah kita? Allah. Hari Sabtu petang duk tengok Hindustan. Duk Zat dengar dia duk panggil salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat lagi dulu ni. Keluar apa kong apa? Hamba datang dari Bandar Tiwan. Nak buat apa? Kotek derma nak buat sejik. Buat jik kat mana? Buat jik kat kampung hamba. Dia mari rumah tuan nak minta derma, nak buat sejik. Dia jawab mesedak, nak buat masjid kat kampung hamba, masjid kampung aku pun aku tak pergi. Saya dulu tuan-tuan sekolah rendah ni, satu sekolah rendah agama di belah Perlis tu. Di belah Perlis tu. Masa tu kami ni kena buat program ni keluar kat dalam kampung tu lah. Surau kami nak perbesar. Mereka pilih dah suruh pergi berjalan kat dalam kampung tu, kutip duit sumbangan. Adalah dia bagi rumah-rumah. Saya ingat dia pergi satu rumah Pak Long tu, tak tahu dia meninggal ke hidup lagi tak tahu. Dia pergi. Kita pun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kutip dari dia pagi sampai tengah hari bercerah belah. Assalamualaikum. Saya duduk nampak dia duduk dekat dapur. Kita duduk panggil salam, dia tak mau keluar. Kita masa tu dia jam 4 jam 5 bodoh. Nabi kata panggil salam 3 kali orang tak keluar balik. Saya punya pegang waktu tu. Aku main dah. Lagi tak keluar, aku dah keluar tu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lemah kot kat 20 kali duduk panggil Assalamualaikum. Dia pun keluar. Han tak ngerti ya. Lagi orang tak terbit duk kom tu lah. Kita ni main apa? Dah saya main daripada sekolah ni, kami nak kutip derma. Hang Melayu ke Bangla? Dah orang Melayu, orang Kok Diang. Nak kutip derma apa-apa? Nak buat surau. Soalan dia lepas tu yang bodoh, nak buat surau nak buat apa? Kita budak-budak nak bayang haji. Biar bang kau tak nampak. Tak ada duit tak payah buat surau. Tak ada surau tak payah duduk mayang kat sekolah. Dia mayang di rumah. Kom. Bini dia tu bagus. Bini dia tengok, dia kata abang budak-budak lagu ni mau tak duit dia kau balik. Dia kata bagus. Ni banyak benar anak. Kita kata ni kami jual ikut kaki. Kaki berapa? Kaki RM20. Nama tu RM20. Bagi kaki. Saya kata Pak Long, kita duduk atas dunia pun 2 kaki, bukan nak pergi sana sekaki. Bini dia kata betul juga bang. Ambil lah 4 kaki, boleh 4 kaki. Tulis orang kita pun nak tulis nama apa Pak Long? Hamba Allah. Cengih hamba Allah pun. Tuan-tuan, cuba bayang siapa yang mentakdirkan kaki itu boleh main ke rumah dia. Siapa yang mentakdirkan kita ni tuan-tuan, tani itu boleh main ke rumah kita? Tak ada. Dia tak pandang lagu tu, yang dia pandang duit. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makanan untuk diberikan kepadanya. Natang tu dah bela kena bagi makan, kata Tok Syekh kita. Atau kalau kita tidak mau memberinya makanan, biarlah ia hidup bebas mencari makanannya sendiri. Kalau tak nak bela, jangan duk kurung, bagi dia bebas.
Hang nak bela, nak kurung, wajib sediakan makanan, wajib sediakan minuman. Kalau hang tak mampu, lepas dia, bagi dia duduk berjalan, kata Tok Syekh kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi ini. Jangan ia ditambat atau dipenjarakan, kerana itu adalah suatu kezaliman. Duk pi kurung dia, suatu kezaliman, kata Tok Syekh kita. Sebab hang dah lah tak bagi dia makan, hang kurung dia pula. Korang ajak betul. Berlaku zalim terhadap kucing telah boleh mengakibatkan seorang masuk api neraka. Tak kita kata buat zalim kat binatang pun boleh masuk neraka. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau menyiksa itu dilakukan kepada manusia. Orang tak mau cucuk dos ketiga, hang duk paksa juga. Ada dalam kitab tu, ada. Kitab saya ada tu. Ada kan? Jangan duk kata saya konak. Lah, tu saya terus tendang beli kitab, tuan-tuan tak mau. Betul tentang kata saya nak main merah, tuan-tuan. Semua. Dia tulis tu. Nak ulas ke tak payah ni? Ulas nak. Ada apa tu kan? Nak tangkap apa tu? Dia kata kalau duduk dengan binatang pun hang duk buat naya. Dia naya ni tak apa nak seronok kan, dia kena terjemah mai bahasa utara. Boleh? Boleh tak? Duk buat berdajil kat binatang pun masuk neraka, tambah duk berdajil kat orang. Tu aku sedap. Sedap tak? Dia kalau buat naya dia tak sedap, dia jadi serupa duk mengajak kat belah Damansara. Membuat anaya kepada binatang pun telah boleh memasuki neraka. Apatah manusia. Kepala bapa abang dia. Ni bagai nyok oi. Ni utara. Dia kena tukar bahasa utara. Bahasa utara lah guna. Hang duk buat dajil kat binatang pun hang tak salah. Apatah lagi hang duk buat tanglak dajil dekat manusia. Tak boleh duk buat naya lagu tu. Jangan. Tuan-tuan, nu hadis ke-12 nu sedap. Hadis ke-12 nu sedap. Hadis ke-12 tu, ni duk nak habis ni. Kau tuan-tuan balik baca ni ria ni. Saya nak habis syarah ni pun panjang. Sikit kita habis buang. Nak buat lagu nak bayar dah. Baca juga lah. Pak Zu pun dia salam cekuk awal. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau penyiksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Dia duduk kona dekat tu. Hei. Nak ulah seriau. Tak ulah geram. Tu dia duk abang tu. Duk naya dekat orang beriman, tuan-tuan. Duk penaya dekat orang takwa, tuan-tuan. Bukan orang beriman, orang bertakwa ni minta apa? Minta nak masuk masjid dia. Orang tanya, Ustaz, malam ni ulah lah sikit, Ustaz. Pasal isu apa, dos ketiga tak boleh masuk masjid. Saya bukan tak mau ulah, tuan-tuan ni. Duk ulah lebih pada tu dah sebelum ni. Saya tak mau nak ulah malam ni sebab saya takut saya sebab. Saya takut saya sebab lagi, tuan-tuan. Saya orang Kok Diang, duk hutan palas. Tuan-tuan tahu kampung hutan palas ni semua keturunan pahlawan. Kami bukannya ni heran ke orang. Dia ni darah-darah pahlawan mengalir dalam badan ni. Pantang kami sebab dengan teriak. Yang tu ya. Tapi bab ni saya tak berani nak ulas. Takut lagi saya sebab tuan-tuan ni. Mau teriak dia panjang cerita. Sedih tuan-tuan. Tengok video mereka hantar nak pergi masjid tak boleh masuk. Rindu nak semayang. Hampak sejadah tepi jalan semayang.
Kalau tuan-tuan ada iman, tuan-tuan ada takwa, tuan-tuan ada hati, tuan-tuan tengok benda tu. Kalau tuan-tuan tak boleh jatuh air mata, tuan-tuan pergi cek lah hati tuan-tuan ada something wrong. Kita bukan duduk di Israel, tuan-tuan duduk di Malaysia. Saya sedih, saya bak betul tuan-tuan, saya sedih. Dulu kata 2 dos selesai, kita pakat pergi cucuk rasa selesai, tak selesai pula. Bulan 4 Mamat tu kata apa dia? Mamat tu segan nak sebut nama. Mamat tu hak bau tak kerti cukur, hak rambut serabut mamat tu. Kenapa mamat tu? Nama apa kajol ke apa ke? Dia kata apa? Mamat tu kata apa tuan-tuan? Yang mana orang tua-tua warga emas yang berusia 60 tahun ke atas dan penerima vaksin Sinovac yang tidak ambil dos ketiga, mai sejahtera bertukar menjadi warna kuning. Daripada warna kuning kepada warna putih. Tuan-tuan bayangkan Ramadan ni ramai mana lagi yang tak boleh mai sembahyang di masjid dan di surau. Sebab apa? Mai sejahtera dia daripada warna kuning bertukar kepada warna tuan-tuan. Ni bukan cerita politik tuan-tuan, ini bukan cerita politik. Saya abang dia kat tuan-tuan, saya pun dah menyampah meluat nak ambil tahu hal politik ni. Tapi yang ni cerita bab hak kita orang beriman, hak kita orang Islam. Kita nak beribadat, kita nak sembah Allah, kita nak mai rumah Allah. Saya ulang, kita duduk di Malaysia, bukan kita duduk di Israel. Kita bukan duduk di Bosnia. Tuan-tuan, dalam bab ni saya bukan saya nak bertahan, tetapi saya rasa wajib untuk saya bercakap. Tuan-tuan jangan duk tibai pejabat agama, jabatan agama. Bukan saya nak pertahankan apa, tak. Sebab kita tahu macam mana. Mereka pun tak redha apa yang berlaku. Saya, kawan-kawan saya apa tuan-tuan, telefon, terima kasih lah ustaz, tolong duduk kami juga. Saya kata bukan aku nak tolong hampa, aku takut hampa duk halang aku ceramah. Dulu hampa halang dah. Tapi dalam isu ni rasa mereka tak reda. Lepas tu saya kena tahan mereka. Sebab tuan-tuan duk sebat tak kena tempat. Tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan, pegawai KKM, pegawai pejabat agama dengan pegawai polis telefon saya. Telefon ni jabat agama ada 2-3 orang telefon, terima kasih lah ustaz, tolong kat kami. Saya kata dulu apa marah aku? Dulu lah. Ni ustaz biabak lah kat masyarakat ni ustaz. Ni ustaz tolong habak ni, jangan duk habak jabat agama mana telefon. Saya tak habak. Dia kata ustaz, yang mana yang tak ambil dos penggalak, yang mana yang tak ambil apa dos, barang dos pun, lepa nak pergi semayang, lepa pergi lah ustaz. 2 benda ya jangan buat. KKM pun kata lagu tu, pejabat agama pun kata lagu tu, polis pun kata lagu tu, orang masjid pun suruh saya bercakap. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Apa dia yang dia suruh cakap? Nak pergi masjid, pergi. 2 benda ya jangan buat. Yang pertama, jangan telefon minta kebenaran. Ni pun
Jangan telefon minta kebenaran. Tuan-tuan telefon, contoh, telefon mai pengurusi kita Pak Su. Waalaikumsalam Pak Su, saya nama sekian. Ya. Ni saya nak tanya nak pergi mayang Jumaat lagi ni. Ada? Saya ni tak ambil apa vaksin pun nak boleh pergi, tak boleh pergi tak? Pengurusi nak jawab serba salah. Siapa pun dia tak kenal, tak tahan nak buat pelajar aku. Jangan telefon. Jangan telefon pejabat agama ni, kami tak ada ambil vaksin. Jangan telefon. Pejabat agama kata jangan telefon. Bila telefon, kami nak kena jawab lagu arahan. Tu yang mereka pekat depan. Kami tak ada apa lah telefon pergi polis tengok. Polis kata kami tak ada masalah telefon pejabat agama. Pekat nak pelepas. Nak tak bagi pi berdosa. Nak bagi pi salah undang-undang. Sebab hang telefon. Dia kata pi. Jangan nak minta kebenaran. Pi buat tak tahu lah. Yang kedua, jangan duk buat mereka kata apa dia. Jangan duk cerita ke orang. Ni pun masalah tuan-tuan ke. Habis mayang duk pintar rokok dan kat rumah aku pergi mayang masjid tu dia tak kata apa pun. Bukan dia tak kenal aku siapa. Ni pun semang derah tak kena tempat. Kami geng pahlawan di hutan padas kok dia pun tak semang lagu tu. Ni saya nak bang, jangan minta kebenaran, jangan duk cerita ke orang. Pi ya. Faham ke tak? Buat tak tahu ya. Sebab kita tahu tuan-tuan yang duk telefon saya daripada pejabat kesihatan. Terima kasih Ustaz cakap lagu ni Ustaz. Terima kasih Ustaz pi habak kat depa lagu tu Ustaz. Polis, terima kasih Ustaz. Ada seorang anggota polis tu main jumpa saya berkabat. Saya mak saya duk kata hang kalau duk halang orang pergi mayang aku tak redha hang jadi anak aku. Hang nak kemas sangat duk halang orang nak pergi mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu saya minta tuan-tuan, kita jangan duk peleceh orang hang nak pergi semayang. Alah pok-pok ni Jumaat orang tak pergi kelut. Dah masjid kemas pun. Tuan-tuan, dia kalut tak boleh pergi semayang Jumaat pun sekurang-kurangnya dalam hati dia masih ada iman. Jangan duk peleceh orang nak main masjid tuan-tuan. Ada orang kita akui betul dia mayang waktu tak main Jumaat dia main. Tapi hati dia masih ada kerinduan untuk pergi ke masjid. Bagus ke tak tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau kata kat siapa lah. Saya tak mau nak kata kat siapa lah. Saya tahu tuan-tuan, serba salah habis. Kawan-kawan kita di Jabatan Agama, serba salah habis. Saya tahu. Ustaz tahu macam mana? Saya tahu. Mereka hubungi saya, mereka duk mengeluh, mereka hubungi saya. Mereka tahu. Yang telefon teriak, yang jumpa saya peluk, terima kasihlah. Saya tahu tuan-tuan, mereka pun orang. Kadang-kadang mereka ni pun tak cucuk. Dia kata demi Allah Ustaz, kami tak mau halang orang nak pergi semayang. Jangan telefon minta kebenaran. Ya, kita akui kalau PKP pertama 3 bulan tu tuan-tuan, kita bolehlah fikir lagi nak putihkan rantaian. Lah, dok halang pergi masjid pun 27,000 juga. Saya bukan nak hasut ni sahabat lah. Saya bukan nak hasut. No, saya bukan nak hasut. Sebab tu tuan-tuan, mana negeri pun saya nak abang kat tuan-tuan, saya tak pernah kritik Jabatan Agama. Sebab saya tahu hati perut mereka ada guna. Kami terikat Ustaz, kami pegawai bawahan. Kami nak cakap apa? Yang putih benda ni Ustaz bukan kami. Kami diberi arahan.
Ini saya nak pesan dekat mamak tu. Mamak Rembau tu. Okey, tak apalah. Tak bagi. Orang yang tidak cukup booster, yang tak ambil booster dose, yang tak cukup apa ni, tak apalah. Tak boleh pergi masjid pun. Kita redha lah, tuan-tuan. Redha lah. Cuma saya nak tanya, tuan-tuan. Bukan saya nak hasut. Saya nak tanya. Setuju tak, tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan. Bila pilihan raya nak main ni, yang mana yang tak ambil booster dose, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kita buat ketetapan kita. Setuju ke tak? Yang mana yang tak ambil vaksin, jangan keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Jangan duk main merayu kita suruh keluar pergi mengundi. Setuju ke tak? Bukan saya nak hasut tak. Saya tanya tuan-tuan. Masa tu jangan duk main merayu kat kami. Jangan lupa nak keluar pergi mengundi. Oh, no. Kami tak ambil booster dose. Kami takut Omicron. Tuan-tuan boleh cakap lagu tu? Boleh cakap lagu tu? Tuan-tuan bisa tengok tak cerita Madu 3? Ila mana Abang Jamil menikah dengan bini nombor 2, Cik Asnah. Hari Kak Latifah dengan Cik Asnah main pejabat Abang Jamil lah. Lepas Abang Jamil berlangak dengan lori taik. Ingat? Bila Cik Latifah main, yang main peranan masa tu Pak Mentua Abang Jamil. Bapak tak suka kamu kacau Jamil. Okey, nu Cik Asnah main. Cuba tengok Ahmad Nisbu tukar cakap orang putih. Ini pejabat ada undang-undang. Tuan-tuan mau cakap dengan mereka, seling lagu tu. Kami tidak ambil booster dose. Kami khawatir di saat kami beratur di pusat pengundian, Omicron datang. Serius, tuan-tuan yang gelak ni serius. Saya duduk tengah bagi taklimat perang, tuan-tuan duduk gelak. Ni lebih kurang Rusia dengan Ukraine, tuan-tuan tahu ni. Kalau nak main masjid, nak berdiri 5 minit pun tak boleh. Apatah lagi nak berdiri 15 minit, nak masuk pusat pengundian. Yang mana yang tak ambil vaksin, yang mana yang tak ambil booster dose, setuju ataupun tidak, kita ramai-ramai jangan keluar mengundi PRU ni, tuan-tuan. Setuju ke tak? Hak kita. Ni bukan saya nak hasut dah. Masuk stadium tak apa, masuk mall tak apa. Saya tak salahkan Jabatan Agama sebab mereka terpaksa akur dengan peraturan yang dibuat. Dan kita tahu mereka ni pun tak redha dengan apa yang berlaku. Sebab tu saya kadang-kadang duk baca komen tu, tuan-tuan. Saya baca komen tu kadang-kadang saya rasa ralat jugalah. Tibai Jabatan Agama ni dajjal. Oh, tuan-tuan. Jabatan Agama ni ikut Yahudi. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan ribah parang tak kena orang. Jabatan Agama mengikut undang-undang. Saya pun tak faham kadang-kadang, tuan-tuan. Dulu kata 2 dos selesai. Dia punya varian dulu ni Delta dengan Alpha lebih ganas daripada Omicron. 2 dos boleh lawan varian yang ganas. Bukan 2 dos ni tak mampu nak lawan Omicron yang lemah ni.
Dia duk main pula 27,000, dia duk main pula 28,000. Habaq dengan dia. Mau sehari juta pun kita tak heran lah. Betul ke tak? Tak tahulah tuan-tuan. Saya perasan kalau ikut angka tu, perasan kita seorang-seorang ni 5 kali dah kot kena Covid. Tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan pergi negara lain, tak ada duk kalut. Kita yang kalut. Tak ambil vaksin, tak ambil booster dose. Saya nak buat lagu tu ya. Saya rasa saya nak buat lagu tu. Tuan-tuan, saya tak paksa. Nak buat. Kalau sampai tahap mendesak sangat, bubar je parlimen, saya takkan pergi mengundi. Sebab saya tak ambil booster dose. Saya takut. Masjid pun aku tak pergi, nak pergi mengundi. Allah Ta'ala tanya nak jawab apa? Cuma saya dengar ada sinar di hujung terowong sikit. Alhamdulillah. Doakanlah bagi baik-baik. Bila kita duduk desak, bila kita duduk bagi cadangan, saya dengar lah ni ada dah. Bila kita hantar surat, hari ni kita buat sidang media. Kenyataan media, bukan sidang media. Saya dengan rakan-rakan dari NGO Islam buat kenyataan media. Yang kita dengar maklumat, alhamdulillah. Benda ni disambut baik oleh mereka. Kemungkinan tuan-tuan lepas ni, yang mana yang tak ambil vaksin, yang tak ambil booster dose, apa dos, akan dibuat satu tempat khas untuk solat Jumaat. Cukuplah, saya kata. Jangan tak bagi orang solat. Kita tak main masjid, tak apa. Kalau mereka sediakan dewan terbuka, siapa yang tak cucuk, pergi semayang tentu. Siapa yang tak ambil booster dose, pergi semayang tentu. Alhamdulillah dah. Jangan halang. Saya minta sangat-sangat kat tuan-tuan nak. Memang kita geram, memang kita marah. Cuma marah biar kena orang. Tuan-tuan tiba orang masjid, tak kena tuan-tuan. Saya nak tanya pengurusan masjid Baganyok ni, kalau ikut hati ni, nak jarak kan nak rapat mayang tu? Rapat. Bukan takat duduk rapat sah. Satu kem blackout pun kita mau kalau boleh. Buat tuan-tuan duk gelak ke apa semua? Ikut hati. Tiba-tiba tuan-tuan tiba orang masjid ni mengikut Dajjal. Mau buat ni tak dengan Dajjal semua. Duk kata kat orang, buat ni buat hangat je lah. Tak teruk kena geng Jabatan Agama, Jabatan Mufti, kesian tadi tengok dia buat. Keluar jabat pun meloko. Kawan-kawan dia ada ramai juga duk jabat agama buat hangpa ni, Allah teruk dah. Seminggu ni perasaan 16 kali ada kot duk kena Dajjal atas kepala dia kata. 16 kali ada. Kesian. Saya nak abang satu cerita kat tuan-tuan saya dengan game Jabat Agama ni. Ada satu kisah. Bulan 1 baru ni. Di Kedah, cerita ni di Kedah. Saya pergi mengajak satu masjid, balik malam tu. Esok satu pegawai agama telefon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ni anak ni Syekh. Ya Tuan Syekh. Ada apa Tuan Syekh? Malam tak main mengajak di daerah anak kan? Ada Tuan Syekh. Macam mana masjid tu? Okey lah. Okey pak ni. Anta duk ngajak bulanan nak masjid tu. Alhamdulillah Tuan Syekh. Ni nak pesan sikit kat anta ni. Ada apa? Abang kat geng masjid. Kalau nak buat makan pun jangan buat kat luar. Masuk makan dalam bilik-bilik menarik. Siapa Tuan Syekh? Dia kata baru mana pergi tangkap dengan mak. Anta duk makan malam. Dia WhatsApp main kat mana? Kat jenis kaki repot ni. Kami habis ngajak. Mereka buat meja depan tu makan. Lapar. Tuan tahu tak? Mengajak ni lapar. Tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan duk gelak kekek. Ustaz mengajak ni lapar nak ambil, bukan tuan-tuan tahu. Habis mengajak duk makan. Mereka tangkap gambar. WhatsApp main dekat tu Syekh ni. Dia kata pok ni pun tak ada hati perut. Dia kata benda sikit-sikit nak tangkap gambar. Tu pegawai agama. Mereka pun bukan setuju dengan SOP yang berlaku ni. Tapi mereka tak ada kuasa tuan-tuan nak lawan. Nak bangkit lawan mereka tak ada kuasa. Lah buatlah. Jangan bagi orang komplain sudah. Sebab tu saya nak pesan lah. Kalau dalam kampung ni ada jenis kaki repot.
Kita doa mudah-mudahan dia ni Allah Ta'ala bagi mati pucuk. Amin. Ya Rabbal mati pucuk. Minta maaf ustaz lain mungkin kita doakan mudah-mudahan ia mendapat hidayah. Ustaz lain aku doa mati pucuk. Biar jenis jahat lagu hang ni pemampus tegak jangan ada keturunan dah. Yang kedai kok, kedai judi yang tak pergi kacau, orang nak main sembahyang hang kacau. Betul ke tak? Duk repot jabat agama awak. Tu orang jabat agama kacau. Kok ni tibai jabat agama, bukan tibai dia tu. Sebab tu saya tuan-tuan tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan tak setuju tak apalah tuan-tuan. Tapi nak kata tu tuan-tuan kena tengok pula. Kita kata tu betul orang ke tak? Betul orang tu ke tak? Nayo tuan-tuan. Saya kadang-kadang dengar apa ni tu imam ni mengaji balik masjid dia pi duk ikut dajjal. Ambil Allah tuan-tuan. Sebab tu saya nak abang dekat orang politik ni tuan-tuan tolong sampai. Ni bukan ceramah politik tuan-tuan nak. Tolong sampai video ni. Ya, kami rakyat di bawah redha lah. Bila ketetapan dibuat oleh orang politik ni tuan-tuan, oleh menteri ni, yang mana yang tak ambil booster dose orang usia tua, yang mana yang tak ambil booster dose bagi mereka penerima vaksin Sinovac, mulai April ni Mai Sejahtera bertukar jadi warna putih. Kita redha. Dan mungkin bertukar jadi warna putih bulan 4 dia akan masuk bulan Ramadan. Bermakna ramai umat Islam tidak boleh beribadat di masjid dan surau dalam bulan Ramadan ni. Tak apalah. Kami berdoa ke Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkat dosa-dosa kami semua. Kerana kamu yang tidak bagi kami beribadat. Tapi kamu ingat, bila sampai masa pilihan raya, kami akan ambil langkah kami pula. Kami tak akan keluar mengundi. Kerana apa dia? Sebab kami tak lengkap vaksin. Ingat, senang nak pergi beratok 15 minit kerana nak pangkah bagi hampa naik. Tiba-tiba kami kena Omicron. Sama, ni mesej saya kepada orang politik ni. Tuan-tuan jangan duk tibai jabat agama. Tuan-tuan jangan duk tibai jabatan agama. Tuan-tuan jangan duk tibai mufti-mufti ni. Tuan-tuan jangan duk tibai orang masjid. Sebab yang ni tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Orang masjid nak buat apa? Tuan-tuan duk tibai polis-polis kat bawah ni tuan-tuan. Polis-polis ni pun tak reda. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab mereka telefon dengan hati mereka, mereka cakap dengan saya. Kami tak reda ustaz. Kita tengok tu ada jaga pagar tu. Ada makcik yang jaga pagar. Dia hantar main video kat saya. Bila kawan tu tunjuk, makcik tu kata minta maaf dek. Makcik tu rela. Minta maaf dek. Makcik dapat arahan yang mana yang tak ambil booster dose tak boleh masuk masjid cik. Minta maaf dek. Makcik tu teriak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita tuan-tuan. Amin. Ya Rabban. Saya nak cerita kat tuan-tuan 2 minggu lepas saya sembahyang Jumaat satu negeri. Tak mahu abang negeri mana. Saya outstation. Itu ni. Pergi sembahyang Jumaat dekat satu masjid tu. Berdiri 15 minit. Nak masuk sembahyang Jumaat. Duk pegang telefon. Nak tunjuk Mai Sejahtera. Hak jaga tu Bangladesh. Budak rakyat Bangladesh. Dulu mereka nak masuk negara kita, kita tanya mereka. Lah kita nak masuk masjid, mereka tanya kita. Hebat tu. Duduk berdiri 15 minit. Omicron tak ada kan tu. Masuk pergi, saya bawa kain rida di atas bau ni. Allah tuan-tuan, nak beratok, nak bawa sejadah tu tengok tenang ke? Bawa kain rida. Lepas tu dia tanya, Mai Sejahtera? Saya membuka. Dia mana okey. Sijadah? Sijadah. Saya kata jadah tak ada, ni ada lah. Itu bukan sijadah. Saya kata yang ni lebih besar jadah dengan hang-hang boleh mayang tepi aku, kata.
Sejadah boleh duduk seorang, ni 2 orang pun boleh duduk. Tak boleh, hanya sijadah saja. Sijadah, dia tak panggil sijadah, sijadah. Saya kata yang ni besar dah sejadah. Enggak. Bos, dia terus tengok dekat dia punya pushguard je, dia bubuh atas A4 tu. Kain ridak, pangkah. Sejadah kecil lapik kepala tu, pangkah. Sejadah besar raik, kain tola, pangkah. Apa beza sejadah dengan kain ridak, tuan-tuan? Dua-dua ni nak lapik kita. Bukan kata sejadah, wa main kain cukin pun semayang lah. Tak boleh, sijadah saja. Saya kata, aku beratok 15 minit kerana sejadah yang tak boleh masuk. Sijadah saja. Saya kata tak guna sembahyang. Tak boleh tuan, tak boleh tuan. Sijadah tak ada. 15 minit saya beratok nak sembahyang Jumaat. Lah kali tak boleh sembahyang, balik bodoh lagu tu ya tuan-tuan. Kerana sejadah ya. Saya nak abang, saya tak redha. Di depan Allah kerana dosa saya tak sembahyang Jumaat hari itu, saya takkan bertanggungjawab. Tak apa, pilihan raya kita tak pergi keluar Mangkah. Sebab tak ada sijadah. Mai nak pilihan raya, nak suruh kami pergi Pangkah hampa, sampai dalam bilik tidur pun hampa main usung buat pergi Pangkah. Ya, saya nak maklum yang mana yang tak ambil vaksin. Saya bukan nak hasut. Fikir tengok. Tuan-tuan setuju tak saya cakap begitu? Allah, tuan-tuan ni. Kerana angkara orang politik, tuan-tuan, orang agama kena bala. Buta ustaz-ustaz jabatan agama, ustaz-ustaz jabat agama, buta ya kena maki. Buta ya. Mufti-mufti kena maki, buta ya. Allahu Akbar, inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Allah. Tak cukup, tuan-tuan, mereka nak guna pula pihak istana. Ni bukan arahan kami, arahan istana. Ni bukan kami, arahan istana. Ni bukan arahan kami, arahan istana. Dia guna kot tu dah lah. Pak kali raja-raja Melayu pun kena maki buta lagu tu yang rakyat. Sebab tu saya nak abak kat tuan-tuan, nak tibai-tibai tak ada masalah, tapi tibai yang betul, jangan tibai yang tak betul. Dalam bab ni tuan-tuan saya simpati lah, saya simpati. Sebab tu dalam ceramah saya tak pernah tibai pejabat agama. Saya tak pernah tibai jabatan agama. Saya pergi hantar surat dekat mereka. Saya tahu isi hati mereka macam mana. Mereka terima saya, mereka duk cerita, mereka duk explain dekat saya. Memang seolah-olah orang tolak mereka ni sampai ke dinding. Tak boleh nak menguat ke mana lah. Cuma mereka kata yang ada power kepada kami ustaz, selagi mana kami tak dapat terima aduan, kami takkan ambil apa tindakan. Kalau dapat aduan pun paling kuat, kami telefon dia. Sebab kami nak halang apa orang nak pergi sembahyang. Telefon dia. Sebab apa? Nak tulis dalam laporan kata ada tindakan, iaitu menelepon. Ni kadang-kadang duduk buat aduan ni, tak guna juga ni. Ada buat aduan ni, sekok doa dalam kampung ni. Lepas tu kita doa bagi mati pucuk buang apa-apa ni. Ni dia mula main hangat pula. Kerana vaksin ni tuan-tuan pecah belah habis orang Islam. Kerana menatang bodoh tu ya. Minta maaf cakap lah. Kerana menatang bodoh tu ya. Saya tak pernah menafikan bahayanya COVID. Saya tak pernah menafikan nak ambil booster ke tak ambil. Cuma yang saya minta, jangan mewajibkan kepada rakyat. Sebab kita dah 2 dos.
Dua dos boleh lawan varian yang berat, dua dos boleh lawan varian yang ganas. Apatah takat dua dos tak boleh nak lawan varian lemah Omicron ni. Bagi pilihan kepada rakyat, nak ambil, ambil, tak mau ambil, terpulang. Bila kena apa, kami kerajaan tak tanggungjawab. Selesailah. Hak nak ambil, silakan. Tak mau ambil, silakan. Lah masalah, tak ambil, kami desak wajib. Kalau ambil, jadi apa-apa kat hampa, mampu pergi kat hampa. Kita bukan tak mau cucuk, kita nak jaminan daripada pihak Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan. Kalau kami cucuk, jadi apa-apa kat kami, siapa nak tanggungjawab? Tak boleh jawab. Lepas tu nak paksa kita ambil. Kita tak ambil, Mai Sejahtera tukar jadi warna putih. Bila jadi warna putih, tuan-tuan, orang Islam ni kalau takat dengan Mai Sejahtera tu warna putih, tak boleh nak pergi tidur hotel. Tuan-tuan nak marah ke tak? Tuan-tuan nak marah ke tak? Mai Sejahtera tukar jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh naik feri pergi Langkawi. Tuan-tuan nak marah ke tak? Mai Sejahtera jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh makan di kedai. Tuan-tuan nak marah ke tak? Tapi kalau Mai Sejahtera bertukar jadi warna putih, tuan-tuan tak boleh pergi ke masjid. Tuan-tuan hangat ke tak? Nak pelepah kat mereka. Ni kuasa bidang, kuasa Jabatan Agama Negeri lah. Mereka tak kena maki, Puak Jabatan Agama kena maki. Ni kami tak buat apa, yang ni memang titah tuanku. Hampa tak kena maki, istana kena maki. Apa ni? Kerana menatang bodoh ni tuan-tuan, kita nak pecah belah. Apa? Hampa tak kena maki, mufti kena maki. Sebab tu saya tak redha tuan-tuan nak tengok benda-benda ni. Mufti orang maki, Jabatan Agama orang maki. Hak paling berat tuan-tuan sampai lah ni, raja-raja pun orang maki dah. Kerana benda ni. Sebab tu saya kata tuan-tuan nak marah-marah, tapi tuan-tuan marah biar kena pada orang dia. Tala dia tu seorang cukup. Apa? Nama apa? Rani Mukherjee. Bukan Rani Mukherjee. Apa? Saya tak mau sebut nama dia. Sebab tu saya kata tuan-tuan, mau takat nak suruh orang cucuk ni, tak payah pergi ambil lah Menteri Kesihatan ni lepasan daripada luar negara. Tuan-tuan pergi ambil tekpit lah medok orang tu. Kerja Menteri Kesihatan ni suruh orang cucuk, pergi ambil tekpit lah. Level tekpit je tu tuan-tuan. Dia bawa tu cucuk dulu, dia cucuk. Dan tekpit ni lagi hebat, dia boleh cucuk lah. Mana yang nak cucuk mai? Dia kata, dia boleh cucuk lah. Dia ambil tekpit tak tentu, dia kata buat kerja lebih daripada menteri ni. Sekian dimaklumkan, kau hangat dah ni. Sebab sasaran tu tuan-tuan orang agama yang kena. Sasaran tu orang agama yang kena. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala angkatlah tuan-tuan bala-bala akhir zaman ni. Ini yang kata fitnah akhir zaman ni. Yang kata fitnah akhir zaman ni. Yang ni Sebab tu kata Tok Syekh kita, apatah lagi penyiksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Orang ni hampa tunggu azab Allah yang amat pedih. Tunggu tuan-tuan, lama mana? Lama mana? Lama mana? Sebab tu saya terpaksa bercakap. Saya terpaksa bercakap tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya tak mau dosa-dosa orang yang tak sembahyang Jumaat tu nanti Allah Ta'ala tanya kat saya. Sekurang-kurangnya bila dipersoalkan kepada saya dah boleh lepas tangan dah. Ya Allah, dulu aku bercakap dah ya Allah. Tapi aku ni rakyat biasa, tak ada apa. Sebab tu saya bagi cadangan, Perdana Menteri tolong tukar Menteri Kesihatan ni.
tolong tukar. Rakyat dah tak mau dah dia ni mengawal COVID. Tolong lantik doktor-doktor pakar berlambak dalam negara kita ni tuan-tuan. Doktor-doktor perubatan yang pakar, yang ada kebolehan, yang boleh jaga kesihatan rakyat melawan COVID-19 ni. Ni pergi angkat jadi Menteri Kesihatan. Apa kelulusan dia yang dia ada bab kesihatan tuan-tuan? Orang kata Ustaz Usam ni dia bercakap dia bukan ada kelulusan kesihatan. Betul. Hak menteri tu ada kelulusan kesihatan. Ni yang nak jaga kesihatan ni bagi orang yang betul-betul ada kelayakan. Orang politik ni tuan-tuan, kok mana pun dia bukan nak fikir rakyat. Yang dia fikir survival politik dia, career politik dia tu dulu. Dia ada angan-angan nak bertanding pemilihan dalam parti, nak guna duit, nak bagi orang ni kempen, orang ni kempen. Dia ada angan-angan nak mempertahankan kursi parlimen, nak kena guna duit. Bila nak guna duit, nak buat lagu nak perah rakyat. Tak cukup satu, dia buh dua. Tak cukup dua, dia buh tiga. Ni saya tak kata kat siapa, saya buat secara umum. Saya bukan nak kata kat kajol tu. Tapi saya nak kata apa? Saya habaq dah tukar Menteri Kesihatan ni. Pergi ambil orang yang ada hati dan perut ni tuan-tuan. Ada hati perut. Yang nak pandang rakyat dengan pandangan kasih sayang. Pergi ambil doktor pakar main letak. Mau lagu tu saya pun boleh jadi Menteri Kesihatan. Naik saya pun nak buat duit lah tuan-tuan nak. Tuan-tuan dah 3 tak cukup. Dia nak main pula pelak keron, haram jadah keron, semua nak main ni tuan-tuan. Kena tambah lagi. Nak tambah lagi 3 dos. Bubuh pula. Tak duit pula. Dulu saya kata nak main pelak keron, tuan-tuan tak percaya. Ni tuan-tuan tahu rakyat kita. Lah tuan-tuan tahu rakyat ni dia kena varian apa pula? Bodoh keron ni. Kita duk kenal lah ni. Bodoh keron. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyeksa hambanya tanpa kesalahan. Dan ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia. Jangan. Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain. Jangan suka menyakiti hatinya dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Allah Ta'ala haram benar. Jangan duk buat zalim dekat orang. Jangan. Tuan-tuan, kita baca sikit hadis nombor 13 tuan-tuan. Ke-12. Nabi kata apa dia? Tajuk ni, hindari doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan tengoklah. Sikit lagi saya nak ambil 5 minit lagi boleh? 9.20 kita berhenti. Jangan duk buat jegir mata kat saya lagu tu. Tuan-tuan ingat saya heran. Boh, satu dos baru tuan-tuan tahu. Saya tahu tuan-tuan pelengok, saya tahu. Hak mai mengaji ni pun ranum ramai pada hak putih tuan-tuan. Dia kata saya pergi mengajak baru ni tu surah masjid. Ustaz, mengajak pun jangan lajak sangat Ustaz nak. Kami lengoh. Tambah mai ni Ustaz, oi semua geng saluran satu belakang ni. Sila lama dia kebah. Habis mengajak tu saya tengok Pak Long tu mangkit, dia tak boleh nak imam badan saya pergi pegang dia. Saya kata awak Pak Long kebah, Allah kebah tak. Oh. Saya kata mai tahu nak paha habis teluk kebah dia kata. Pi kencin mai tak tahu keluar air ke dak dia kata. Kebah. Dia saya nak ambil 5 minit lagi tuan-tuan, 5 minit lagi. Mana tahu bulan depan tak mai dah, depa prosok pun dalam penjara tuan-tuan bukan tahu. Duk lawan tekan sangat. Tak apalah tuan-tuan, saya redha mau nak tangkap saya pi bubuh dalam lokap. Kerana tangkap saya tikai, jangan duk bagi rakyat wajibkan booster dose. Saya ambil lah. Saya duk pergi tangkap tangkap depan ni, saya nak serah diri. Mau takat saya nak habaq, jangan duk halang orang pergi masjid. Nak tangkap saya, ambil lah tangkap.
Matakat saya kata tuan-tuan jangan duk tibai kerana orang tertentu jabatan agama kena tibai. Orang nak tanggap malah. Kerana orang tertentu mufti kena tibai, saya duk tahan. Malah. Kerana orang tu tuan-tuan raja-raja kena tibai, saya tahan. Nak tanggap dia. Malah. Saya duk tegak Allah tanya ustaz ni depa negara buat depa ampi buatlah depa. Matakat. Nak gempak kita nak tanggap aku tak gempak hang sak tu. Kerana tikai benda ni nak tanggap malah. Betul tak? Bukan saya duk pergi kacau duk tampak pungkok jana orang. Bukan saya duk pergi mengorak bini orang, nak darah orang nak tanggap. Tangkap kerana aku tikai. Jangan duk wajibkan kat rakyat. Rakyat takut, tu pun nak tanggap. Allah, ingat kita heran sangat. Orang kodang. Ada banyak dah kata ustaz lawan. Mau mereka tangkap ustaz, kami akan pertahan, kami masuk sekali. Ingat aku percaya, macam cakap lagu tu, tak ada. Mai tangkap ustaz, pergi dululah. Jenis game 4 debat ke pihak longgak ni tobat, tak percaya. Lawan ustaz, mau kena tangkap kami masuk. Saya bercakap ni, saya rasa yang saya bercakap ni betul tuan-tuan. Bukan kerana orang duk bagi sokongan, orang duk bagi saya api, tak. Saya pun tahu nyamuk ni mampu kerana orang tepuk. Sebab tu dalam hidup jangan duk gemak sangat orang tepuk. Bagus bagus. Tuan-tuan duk makan tepuk orang, nyamuk tu mampu kerana orang tepuk. Faham? Ni mari kita baca sikit lagi tuan-tuan. Sikit lah saya nak ambil. Dalam hadis ni Nabi SAW kata apa? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Muaz ke Yaman. Nabi dia nak hantar Muaz ke Yaman. Dia nak hantar tu sebagai apa dia? Untuk menjadi amir dan qadi, menjadi pemimpin. Nabi nak hantar wakil dia untuk memimpin masyarakat di Yaman. Nama dia Muaz. Waktu Nabi nak hantar Muaz, Nabi pesan kepada Muaz dengan satu pesanan. Nabi kata pada dia, ya Muaz, hindarilah doa orang yang terkena zalim. Ittaqi da'watal mazlum. Hang jaga-jaga, hang kena hindarkan diri hang daripada terkena doa orang yang kena zalim. Sebab apa? Maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebarang benda yang mendinding. Tidak ada benda yang mendinding di antara doa orang yang zalim itu dengan Allah. Apa Nabi nak abang? Hang nak jadi pemimpin wahai Muaz, jangan zalim kepada rakyat. Nabi pesan. Nabi pesan apa dia? Wahai Muaz, jadi pemimpin, jangan zalim kepada rakyat. Sebab bila hang zalim kepada rakyat, bila tangan mereka tadahkan kepada Allah, bila tangan mereka angkat kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, di antara doa orang yang kena zalim dan Allah tidak ada pendinding. Sebab tu tuan-tuan, bila kita jadi pemimpin, rakyat akan doa kita dengan dua jenis doa. Di antara dua doa ni, yang mana satu yang rakyat doa untuk kita? Yang pertama, doa rakyat kepada Allah untuk jaga pemimpin kami. Ini pemimpin yang adil. Tolong limpahkanlah nikmat kepada pemimpin ini ya Allah, kerana pemimpin ini adil. Ataupun doa yang kedua, rakyat akan tadah tangan kepada Allah, ya Allah, binasakan pemimpin kami kerana mereka ni zalim ya Allah.
Kami angkat mereka, kami teruk-teruk pangkah mereka. Mereka mentekan darah tiap-tiap bulan berpuluh ribu, ya Allah. Tak cukup, nak zalim kami lagi. Memaksa kami benda yang kami tak reda. Kami tanya kepada pemimpin kami, kalau kami ambil booster dose, kami cucuk, kami kena penyakit, apa jaminan kamu kepada kami? Tak ada jaminan. Kami tak mau ambil, mereka paksa kami, ya Allah. Pemimpin-pemimpin ni tahu tak, tuan-tuan, rakyat yang berada di bawah ni tak ada tangan, apa doa yang mereka minta? Kalau saya diangkat menjadi pemimpin, saya kena tahu rakyat saya nak doa yang mana. Doa untuk saya dijaga oleh Allah, doa saya ni dilimpahkan nikmat oleh Allah, ataupun di doa saya ni dibinasakan oleh Allah. Ini nasihat saya kepada para pemimpin. Jangan leka berada duduk di atas kursi yang empuk. Jangan leka berada di dalam pejabat yang besar. Jangan leka menaiki kereta, duduk di belakang diiring oleh polis dan pengawal. Jangan leka kamu makan duit berpuluh ribu setiap bulan. Jangan leka duduk di kediaman rasmi yang rakyat menanggung segala kos kediaman tersebut. Rakyat yang berada di kampung dan di bawah siang malam berdoa agar Allah Ta'ala binasakan kamu. Jangan lupa. Duduk di kediaman yang mewah, sejuk, air tak pernah putih. Rakyat di kampung elektrik tak ada, air pun tak ada. Rakyat tu tadah tangan kepada Allah, binasakan pemimpin ni. Takutlah dengan doa orang yang dizalimi, tuan-tuan. Ini pesanan Nabi kepada Muaz ketika mana Nabi nak utuskan dia untuk ke Yaman menjadi amir dan qadhi di sana. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Keterangan insya-Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tanda api tentu, tuan-tuan. Okey. Okey, baik. Tanda api tentu, insya-Allah bulan depan kita tak ada kuliah bulanan. Pasal bulan depan kita akan adakan sedikit bicara ilmu. Hari yang sama, malam yang sama, saya akan mai. Kita akan adakan bicara ilmu pada bulan depan, hari Ahad, minggu yang keempat. Selepas maghrib buat betul no, pasal lambat sangat. Nak balik pula kan, buat lepas maghrib. Bicara ilmu tu insya-Allah saya akan bersama dengan Datuk Nesh, left handed. Dia akan mai. Kenal Nesh? Pak Long tak kenal. Zaman Pak Long. Duk karaoke tu. Apa ada lagu dia apa tu? Pada neraka di wajahmu, ha? Pada syurga di wajahmu. Pada neraka sudah dah. Pada syurga di wajahmu. Dulu dia duduk left, lah dia duduk right lah. Dulu dia duduk kiri lah, dia duduk kanan dah, jalan kanan dah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya dah bincang dengan dia. Saya kata, noh, geng-geng baganyok. Dia kata, pok, noh, kalau tak pergi kena makio, dia kata. Jadi dia kena mai lah. InsyaAllah. Kita buat di luar, kita nak menyanyi. Saya selagu, dia dua lagu, kan? Lah, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan menyanyi bulan depan. Dan sebelum menyanyi itu saya akan pergi ambil booster dose. Kalau saya tak ambil booster dose, suara saya jadi macam sajat. Saya ambil booster dose tu, baru suara saya pair dengan Nesh. Kita buat kat luar tu lah. Pakat-pakat mai lah. Pakat-pakat mai. Bulan depan kita buat lepas maghrib lah. Senang lah. Lepas tu kita ambil Aisyah tu kita balik lah. InsyaAllah. Yang tu pada bulan depan. Yang ni Pak Su minta saya umum ceramah Isra' Mi'raj hari Selasa ni. Hari ni hari Ahad, esok, lusa. Lepas maghrib tu. Selepas maghrib insya-Allah bersama dengan penceramah undangan Syekh Faisal. Tuan-tuan dekat mai lah, lusa hari Selasa malam Rabu. Lepas maghrib insya-Allah. Hak saya bulan depan. Jangan duk main minggu depan, bulan depan. Tu pun kalau saya tak masuk lokap. Kalau saya masuk lokap, saya harap masjid buat pergi kamera satu lah.
Saya akan menyanyi dalam lokap tu juga lah. Tang menyanyi tu tak menyanyi. Tang mana duduk cerita lain. Duduk dalam lokap pun tutup ceramah apa tu dalam lokap pun. Nah, kalau mereka tak sumbat masuk dalam tu, mainlah bulan depan. Mau mereka sumbat, buka puasa dengan wadin penjara dah saya. Ni insya-Allah pada bulan hadapan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kekuatan. Saya doa satulah tuan-tuan, minta Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menempuh dengan fitnah akhir zaman. Tuan-tuan dulu tuan-tuan kata ustaz tak pernah, dulu lah ustaz tak pernah, betul dulu lah akhir zaman. Yang dikatakan fitnah huru hara akhir zaman apa semua ni, inilah tuan-tuan. Dan berapa ramai yang nak bercakap benar di akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab tu saya bila kita baca hadis, orang agama jangan jadi syaitan bisu di akhir zaman ni. Berhadapan dengan fitnah akhir zaman, orang agama jangan jadi syaitan bisu. Saya tak ada kepentingan apa tuan-tuan. Saya bercakap macam ni, saya tak ada kepentingan apa. Saya bukan ustaz selebriti, ustaz TV yang takut nak bercakap lalu kena gam. Saya bukan masuk TV. Saya bukan makan terkedarah gaji ke apa. Saya bukan makan terkedarah duit ceramah. Bagi, tak bagi sudah. Demi Allah, ni saya bercakap dalam masjid tuan-tuan. Wallahi demi Allah, setiap sen yang saya dapat daripada hasil ni sagu hati yang tiap-tiap masjid bagi ni tuan-tuan, demi Allah setiap malam saya akan bagi kepada tabung Yayasan Ar-Riadah. 1 sen pun saya tak ambil benar ni. Demi Allah ni saya cakap dalam masjid. Saya letak tabung kat luar, tuan-tuan derma. Saya tak mau jadi takat duk minta. Saya memang niat, dah berapa tahun dah saya tak pernah makan duit ceramah ni. Semua ni saya akan bubuh dalam tabung Yayasan Ar-Riadah. Demi Allah. Saya bukan tahu ni bagi berapa bukan saya tahu. Sebab tu takat nak tak bagi saya ceramah. Tak bagi sudah. Saya nak bercakap benda betul. Fitnah akhir zaman tuan-tuan, kena bercakap. Kena ada orang agama yang bersuara. Jangan jadi setan bisu melihat rakyat dan umat ditipu di depan mata kita. Itu saya cakap betul tuan-tuan. Saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan nak panggil saya mengajar, jangan halang saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan tak bagi saya cakap betul, jangan bagi saya mengajar. Baik-baik saya duduk di rumah saya menyanyi. Tak, sungguh saya bak kat bini saya. Saya bak kat bini saya tuan-tuan. Saya kata kalau takak pergi mengajar, yang nu tak boleh bercakap, yang ni tak boleh bercakap, lebih baik aku duduk di rumah, balik duduk di rumah, pegang telefon tengok live saja. Sungguh. Tuan-tuan saya tengok live saja. Duk menyanyi tak lagu tu tak. Lebih baik tengok live saja daripada main duk ceramah tak boleh cakap benda betul. Ini zaman yang memerlukan kebenaran ditegak. Doa lah tuan-tuan lah. Kita duduk di penghujung, kita duduk di penghujung dah. Inilah yang ulama-ulama duduk minta kepada kita, duduk minta kepada Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah akhir zaman. Kami tak mau hidup di akhir zaman. Kenapa benda-benda lagu ni lah? Saya mohon doa kepada Allah agar diselamatkan saya daripada fitnah akhir zaman. Diberikan kekuatan kepada saya untuk menegakkan kebenaran. Diberikan kekuatan kepada saya untuk tidak gentar dengan ugutan untuk menegakkan kebenaran. Dan diberikan kepada saya dan keluarga saya serta tuan-tuan semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Panjang umur, dimurahkan rezeki, berjumpa lagi pada bulan hadapan. Akhir kalam macam biasalah tuan-tuan, di luar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riadah. Tuan-tuan nak menyumbang untuk dana pendidikan, tuan-tuan nak menyumbang untuk dana kebajikan Yayasan Ar-Riadah, tuan-tuan bubuhlah. Saya tak mahu nak cerita panjang, tuan-tuan pun tahu apa yang kita buat, tuan-tuan bubuhlah.
Dan juga produk Tok Koko dari luar sana, sekilo 19, setengah kilo RM10, yang secik RM20, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu pada malam ini, ya Allah, di dalam taman syurga ini, ya Allah, di dalam rumahmu yang mulia ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami sedar ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala yang berlaku pada hari ini, ya Allah, kami tidak nafikan ia di atas kelalaian dan dosa kami, ya Allah. Ia berlaku di atas segala kesilapan dan kealpaan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kejayaan kepada kami, ya Allah, untuk menempuh ujian yang telah kamu timpakan kepada kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Luluskanlah kami daripada ujian ini, ya Allah, menempuh dengan segala fitnah pada akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah. Ya Allah, kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami akui, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah, menempuh segala ujian ini, ya Allah, melainkan dengan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pilihlah kami menjadi penegak agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, ya Allah, Engkau pilih kami untuk menjadi penegak agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tolonglah, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, menjadi penegak kepada agamamu, ya Allah, menjadi pembantu kepada agamamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami syaitan-syaitan bisu, ya Allah, yang melihat segala kemungkaran di depan mata tetapi tidak berkata apa-apa demi kepentingan dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkanlah keikhlasan di dalam hati kami untuk memperjuangkan agamamu, ya Allah. Kami memperjuangkan agama bukan kerana harta benda, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah, daripada menjadi pembantu agamamu kerana keduniaan, ya Allah, kerana pangkat dan jawatan, ya Allah. Engkau bersihkanlah hati kami daripada segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau tidak limpahkan dunia kepada kami, ya Allah, Engkau tidak bentangkan dunia kepada kami, Engkau tidak memberikan kekayaan kepada kami di dunia ini pun, ya, tidak apa, ya Allah. Cuma, ya Allah, tolong pilihlah kami untuk menjadi pembantu agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami, ya Allah. Tidak ada zat yang dapat menyelamatkan kami di fitnah akhir zaman ini, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah, melainkan Engkau, ya Allah. Selamatkanlah diri kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkan kaum muslimin dan muslimat daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong letakkanlah keikhlasan di dalam hati pemimpin-pemimpin kami dalam melakukan kerja mereka, ya Allah. Letakkanlah keikhlasan kepada mereka, ya Allah. Letakkanlah keikhlasan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin, ya Allah. Kerana wabak COVID-19 ini, ya Allah, kami berpecah, ya Allah. Umat Rasulullah berpecah, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, kami hamba rakyat ini dizalimi, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, rumah-rumahmu disekat untuk diimarahkan, ya Allah. Kerana COVID-19 ini, ya Allah, rumah-rumahmu dihalang untuk hamba-hambamu datang beribadat sujud kepadamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin ya Allah. Angkatkanlah wabak ini dengan sesegera mungkin ya Allah. Angkatlah wabak ini dengan sesegera mungkin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pemimpin-pemimpin kami ini ya Allah melakukan tugas mereka dengan ikhlas, melakukan tugas mereka dengan niat kerana-Mu ya Allah, permudahkanlah urusan mereka ya Allah, pertahankanlah kedudukan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebaliknya seandainya pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini ya Allah melakukan kerja ini dengan kezaliman kepada rakyat, menekan rakyat, menindas rakyat, hukumlah mereka di dunia ini ya Allah. Hukumlah mereka di dunia ini ya Allah. Hukumlah mereka di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak ya Allah. Kami tidak reda dengan kezaliman, penindasan yang telah dilakukan kepada kami ya Allah. Kami telah bersuara ya Allah, tetapi suara kami tidak dipedulikan. Kami telah menuntut hak kami ya Allah, tetapi tuntutan kami tidak didengar dan tidak dipedulikan ya Allah. Ya Allah, kami rakyat yang dizalimi, yang ditindas ini ya Allah, meletakkan segala-galanya kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.